Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana pada saat ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama bersama dengan Tuan Guru Syekh Zainul Asri bin Haji Ramli, dan insya-Allah pada pagi ini kita dalam bentuk santai sahaja. Kita tak bercadang untuk kita dalam keadaan yang dalam suasana macam kita kuliah macam biasa itu, tapi kita dalam bentuk perbincangan yang baik di antara satu sama lain ini untuk kita sama-sama memahami tentang satu keadaan yang sedang kita hadapi sekarang ini, iaitu keadaan kita berada pada akhir zaman, yang kita pun tahu akhir zaman ini merupakan satu keadaan yang kira-kiranya getir bagi setengah di kalangan kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingatkan kita tentang bahawa di saat mana akhir zaman ini menjadi zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah-fitnah yang banyak pada kita yang kita kena lalui di akhir zaman ini. Sementara pula kita pula jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suasana kita duduk tak sama lagi dengan sahabat-sahabat dahulu. Kalau ada ujian, ada masalah dalam hidup mereka boleh terus rujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak. Kita pula bila kita berada dengan keadaan ujian-ujian yang banyak pada diri kita ini, kita tak tahu kita nak rujuk pada siapa, kecuali kita ada para alim ulama. Alim ulama ni lah yang boleh membantu kita dan menolong kita untuk membetulkan jalan hidup kita ini, supaya jalan hidup kita ini dalam keadaan yang lebih terbaik dan lebih tersusun pada jalan hidup kita ini. Alhamdulillah, pada kali ini kita bersama dengan Tuan Guru Syekh Zainul Asri untuk sama-sama kita mendengar ataupun kita mendapatkan pandangan untuk kita nak melalui pada akhir zaman ini sendiri, berdasar pada keadaan yang kita lalui pada saat ini. Jadi bagi memukaddimahkan pertemuan kita pada pagi ini, Syekh Muhammad Zainul Asri boleh memulakan, Ustaz boleh memulakan untuk kita membincangkan sikit tentang akhir zaman ini berdasar pada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang digambarkan di dalam Al-Quran tentang keadaan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadil sahabat saya Ustaz Ahmad Suki Abdul Rani dan seluruh muslimin dan muslimat yang bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi bersama-sama yang pertama sekali kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita bertemu secara maya pada pagi ini dalam membincangkan satu tajuk yang sewajarnya kita semua menghayati dan hidup di dalam tajuk yang telah pun dibentangkan pada kita pada pagi ini, iaitu menghadapi suasana akhir zaman. Akhir zaman ialah merupakan akhir kepada masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sejak daripada Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam ini, maka pada saat menjelang satu kehidupan baru yang kekal dan abadi yang namanya alam akhirat, maka akhir zaman memberi suatu maksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu masa-masa terakhir sebelum menjelang hari kiamat. Maka sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dibangkitkan Nabi sebagai Rasul pun sudah merupakan alamat kiamat dah. Nabi SAW memberi satu permisalan. Dibangkitkan aku dan kiamat ialah seperti waktu asar dan menjelangnya terbenam matahari. Jadi kalaulah daripada pagi selepas naik matahari sampai terbenam balik, Nabi dibangkitkan sebagai Rasul ialah antara seperti waktu asar dan waktu maghrib. Jadi bayangkanlah betapa banyak dah masa dah berlalu. Tinggal masa sikit je lagi untuk kita duduk di saat matahari akan terbenam. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Nabi digelar dengan Nabi akhir zaman. Tuan-tuan muslimin dan muslimat maka Allah sekalian, maka bila kita hidup di akhir zaman ini, kita berhadapan dengan beberapa zaman. Yang pertama, zaman Nabi dan Rahmat. Yang kedua, zaman Khulafa'ur Rasyidin dan Rahmat. Yang ketiga, zaman fitnah. Yang keempat, zaman Mahdi dan Rahmat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sedang berada di zaman yang ketiga, zaman fitnah. Zaman fitnah ni dia bermula daripada yang dimulakan ataupun bermula daripada zaman Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu. Zaman Sayyidina Osman ni zaman permulaan kepada fitnah, ataupun pintu kepada fitnah pada zaman itu bermula di zaman Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu. Pun berlaku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada ketika saat-saat hujung pemerintahan Sayyidina Osman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu Sayyidina Osman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ingin membuat satu perubahan politik dalam pemerintahannya. Sayyidina Osman melihat bahawa ada kebaikan seandainya para menterinya ialah di kalangan adik-beradik ataupun saudara mara dia. Maka dia buat rombakan besar, antara para menteri ialah di kalangan anak-beranak, adik-beradik dan sanak saudara. Itu pandangan dia. Pada ketika itu, maka timbullah orang mengatakan Sayyidina Osman sedang membina kroni. Sedangkan Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu telah pun diperakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tindakan dia melalui satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita sebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Adalah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan berpegang teguhlah dengan
sunnah Khulafaur Rasyidin yang datang selepasku. Satu. Yang kedua, Sayyidina Osman juga termasuk dalam seperti mana yang Nabi sebut, ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang. Mana-mana satu yang kamu ikut, kamu akan mendapat petunjuk. Dalam waktu yang sama, Sayyidina Osman termasuk dalam para sahabat yang berautoriti untuk beristihad. Tapi oleh kerana takdir Allah sudah menentukan bahawa Sayyidina Osman akan menjadi pintu kepada terbukanya fitnah di akhir zaman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berlakulah apa yang telah berlaku. Maka berlaku pemberontakan di seluruh negara umat Islam. Maka bergeraklah satu kumpulan orang daripada Mesir yang digerakkan fitnah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya fitnah ni dia ada penggerak dia. Dia ada pemula dia. Dan sudah pasti pemula pada fitnah adalah musuh Islam. Fitnah ni yang sudah pastinya dimulakan oleh musuh Islam. Karena pada ketika itu gerakan munafiqin daripada Mesir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka telah bergerak daripada Mesir menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka berlakulah rumah Sayyidina Osman dikepung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berlakulah rumah Sayyidina Osman dikepung, tapi Sayyidina Osman tidak melawan. Ni dipanggil satu contoh dan puruh bagaimana kita berhadapan dengan fitnah. Sayyidina Osman ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu masa di zaman Rasulullah, satu hari lepas daripada Nabi kita mengimami sembahyang, Nabi kita memberi salam, pada saat Nabi kita berdoa tu, Nabi berdoa dengan mengisyaratkan telunjuknya kepada Sayyidina Osman. Allah macam contoh. Dan Nabi kita berdoa, Nabi isyarat pada Sayyidina Osman. Nabi isyarat pada Sayyidina Osman. Jadi Sayyidina Osman ni jadi heran. Kenapa Nabi doa, Nabi isyarat kat dia? Akhirnya lepas pada selesai semuanya, Nabi selesai berdoa, Sayyidina Osman langsung berjumpa dengan Rasulullah. Jadi bila jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Osman tanya Rasulullah, kenapa Nabi berdoa isyarat kat saya? Kata Rasulullah, kamu akan dibunuh oleh orang-orang munafik. Dia kata Rasulullah, kamu akan dibunuh oleh orang-orang munafik. Tapi Nabi kita pesan. Nabi kata waktu saat itu kamu jangan lawan. Kamu jangan lawan, itu kata Rasulullah. Yang kedua kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hari itu berpuasa. Nabi pesan dua perkara. Hari itu jangan lawan, hari itu kamu berpuasa. Maka berlalulah Nabi kita wafat, akhir zaman Sayyidina Abu Bakar, akhir zaman Sayyidina Osman radhiyallahu, akhir zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, masuk zaman pemerintahan Sayyidina Osman. Hari-hari pertama jalan begitu baik sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kena fahami situasi ni, jangan kita percaya. Fitnah ni dia boleh berlaku dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan biasa, tak sangka tak berlaku. Jadi permulaan fitnah tu ialah di akhir-akhir zaman pemerintahan Sayyidina Osman radhiyallahu taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila mana orang munafikin dah pun menguasai dan telah pun mengelilingi, mengepung rumah Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Osman ni khalifah. Dia memerintah negara Islam. Negara Islam ni yang bukan sembarangan negara. Khilafah. Pemerintah alam, tenteranya kuat. Pada zaman Sayyidina Umar pun tentera Islam dah hebat. Dah membuka negara-negara di Asia Wusta. Dah buka negara-negara Islam. Tentera Islam diguruni. Sebelum sampai tentera Islam di sebuah tempat, orang dah rasa gurun. Hebat tentera Islam. Waktu armada Islam dah hebat. Kita dah ada tentera laut ketika tu tentera Islam. Tentera darat dah pasti dah. Tentera yang memerintah dunia.
Itu zaman bermula pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Osman lagilah hebat daripada zaman Sayyidina Umar. Dia miliki tentera yang hebat. Tapi oleh kerana dia ingat pesan Rasulullah, dia tak lawan. Kalau dia nak petik jari lawan, dah mungkin dah dapat lawan orang munafikin. Tentera Islam, negara Islam hebat, khilafah merintah dunia. Tapi dia teringat pesan Rasulullah, jangan lawan. Allahumma salli ala sayyidina, jangan lawan. Sebenarnya jangan lawan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu dia punya benda pertama dia. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oleh kerana rumah dia dikepung dan Sayyidina Osman ingat Nabi pesan, dia pun melangkah langkah yang kedua, iaitu berpuasa. Jadi Sayyidina Osman sepanjang hari itu baca Al-Quran juga. Dia tahu hari ini hari dia akan mati, hari ini dia akan dibunuh, hari inilah hari terakhir dia di muka dunia. Jadi subhanallah, akhirnya Sayyidina Osman baca Quran dan sepanjang. Sedang dia baca Quran, tiba-tiba dia rasa mengantuk. Bila dia rasa mengantuk, terlelap. Dan terlelap itulah dia bermimpi jumpa Rasul. Bila berjumpa dengan Nabi kita SAW, Nabi kita mai sebagai seorang ayah. Seolah Nabi ayah kepada satu orang anak. Memang pun Nabi ayah, sebab Sayyidina Osman adalah menantu Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi mai, Nabi kata pada Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu, bismillahirrahmanirrahim. Antara Nabi kata, hasaruka, mereka kepung kamu. Qataluka, mereka nak perangi kamu. Jawapan Sayyidina Osman semua ialah, na'am ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah. Langsung Nabi bagi satu pilihan. Osman, soalan Sayyidina Muhammad, nak, kamu boleh buat di antara dua pilihan. Sama ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kamu nak aku berdoa kepada Allah, Allah hantar bantuan dan menangkan kamu dan mengalahkan musuh kamu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau hari ini engkau memilih untuk berbuka puasa dengan aku. Ketika mendapat dua pilihan ni, Sayyidina Osman kata, ya Rasulullah, aku pilih berbuka puasa dengan engkau. Itu pertama. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila lepas Sayyidina Osman ni, ala Sayyidina Muhammad, dia mimpi jumpa Rasulullah, Nabi bagi pilihan dan dia pun telah membuat pilihan, jaga. Waktu dia jaga tu, dia panggil isterinya, iaitu Nailah Al-Farafisah. Bila dia panggil isteri dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan keadaan gembira, dia kata, abang mimpi jumpa Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pun cerita pilihan yang Nabi kita bagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan pilihan yang dia telah bagi. Allahu Akbar. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak lama lepas tu dia terus membaca Al-Quran dengan cerianya, sebab masa jumpa Nabi dah dekat. Para sahabat Nabi itu, masa jumpa dengan Nabi dah dekat, dalam keadaan seronok baca Quran dengan rasa bahagia tu, tiba-tiba pintu rumahnya dipecahkan. Pintu rumahnya dipecahkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, meluruhlah orang munafikin dan terus menikam Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Quran itu yang saya baca tu, Quran yang dia baca tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, darahnya merecik ke atas Quran yang dia baca. Quran tu disimpan oleh seseorang di Turki. Quran yang Sayyidina Osman baca tu, yang memancar yang merecik darah itu, disimpan sampai ke hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita faham daripada sini, tentulah pembuka pintu fitnah. Dan lepas itu, sallallahu alaihi Muhammad, bila mai zaman Sayyidina Ali, konflik lagi. Zaman Sayyidina Ali konflik lagi. Zaman Sayyidina Ali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang tuntut pula cari pembunuh Sayyidina Osman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia ada tindakan dia yang dia ada ijtihad bagaimana cara bertindak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu orang pi pula jumpa dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha masalah Sayyidina Muhammad, gerodek pula Sayyidina Aisyah masalah Sayyidina Muhammad, kocak pula masalah Sayyidina Muhammad terhadap isu pembunuhan Sayyidina Osman masalah Sayyidina Muhammad. Jadi maka berlakulah pula pada ketika itu konflik-konflik lepas itu, perang Jamal, perang Siffin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang berlaku di antara umat Islam dan umat Islam. Perang Jamal Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Sayyidina Ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya banyak orang yang menangguk yang menangguk di ayat Qur'an. Sayyidina Aisyah bukan nak perang dengan Sayyidina Ali. Cuma dia nak pi kepada Sayyidina Ali. Yang saya baca dalam sejarah. Jadi dalam waktu itu masalah Sayyidina Muhammad di pihak Sayyidina Ali karramallahu wajhah, masalah Sayyidina Muhammad sudah pun mempersiapkan tentera seolah-olah macam nak bertembung di antara dua tentera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berlaku konflik lagi. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi oleh sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah ialah khulafa'ur rasyidin yang dapat jaminan Nabi bahawa setiap tindakan ialah petunjuk, dapat diselesaikan dengan baik persisihan itu. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan baiknya menghantar Sayyidina Aisyah ke Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selesai pula zaman Sayyidina Ali, dah selesai dah perang Jamal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perang Jamal disebut dengan perang Jamal sebab Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha masalah Sayyidina Muhammad dalam pertelingkahan itu dia menaiki unta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila habis selesai itu, antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah pula konflik lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah ni telah pun digambarkan oleh Nabi pada zaman Nabi lagi. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi mesej berpihak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dan di antara orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampai hadis yang kena beri pihak pada Sayyidina Ali itu ialah Waisul Qarni, seorang tabi'in. Jadi dia berpihak pada Sayyidina Ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Konflik ni berlaku. Jadi konflik ni sebenarnya, fitnah ni dia banyak berlaku dalam politik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam siasah politik. Kita pula, ini bukan bermakna umat Islam mesti menjauhi politik. Itu bukan maksud saya macam tu. Maksudnya, kita kena berhati-hati dalam berpolitik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai berlaku perang Siffin. Sampai di antara dua pihak, sampailah pihak Muawiyah dah nampak nak kalah, jadi mereka menjulang Quran di hujung lembing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila begitu keadaan dia, kita ni fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau bertelingkah, balik pada Quran dan hadis. Bila angkat Quran tu maknanya kita kena balik pada Quran balik. Itu menyebabkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah menerima perdamaian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia ada politik dia. Jadi politik dia dan politik Sayyidina Muawiyah, dia nak menang. Dan dia nak menang pun, dia ijtihad dia. Kita tak boleh kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salah Sayyidina Muawiyah. Sebab dia pun, dia nak menang bukan untuk diri dia. Dia nak menang untuk Islam. Sebab pada dia, pertelingkahan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni ialah dengan sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ijtihad Sayyidina Ali, kita mesti meletakkan ibu pusat negara Islam di Madinah.
Sementara Sayyidina Muawiyah kata tak boleh dari Madinah, kita kena berpindah ke Syam. Sayyidina Muawiyah pun dia telah hidup dalam satu kerangka kehidupan yang lebih moden. Dan Islam soalan Sayyidina Muhammad mesti berjalan searus dengan kemodenan masa pada ketika itu. Sayyidina Muawiyah cara hidupnya dah pun berubah dengan cara hidup Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain di Madinah yang mengekalkan cara hidup seperti zaman Rasulullah. Ijtihad Sayyidina Muawiyah, kita kena dah berubah. Negara Islam dah besar, kita kena pindah pergi tengah, pergi center. Sementara Sayyidina Ali kata, tak, tetap kita kena di Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jatuh situasi yang tidak sama di antara Madinah dan Syam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cara pakai Sayyidina Muawiyah pun dah hebat. Dengan sorban, dengan jubahnya, dah hebat. Dengan ada istananya, dengan kenderaan yang hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan situasi Sayyidina Muawiyah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang sudah merubah segalanya pun tak dipertikaikan oleh Sayyidina Umar pada ketika zaman Sayyidina Umar dulu. Pada waktu Sayyidina Muawiyah di zaman Sayyidina Umar jadi gubernur, dia jadi gubernur di Syam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia jadi gubernur, amir di Syam. Sampai kepada pengetahuan Sayyidina Umar, kata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu dah berubah cara hidup dia. Dia sudah jadi ahli dunia. Tu sampai ke Madinah. Pemimpin yang baik, dia tak dengar orang cakap, dia pergi tengok sendiri. Maka bermusafirlah Sayyidina Umar ke Syam nak tengok Sayyidina Muawiyah hidup macam mana. Sayyidina Umar pada ketika itu pergi ke Syam 13 kampung. Dia baju sendiri. Dia khalifah. Muawiyah gubernur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia patut dialah yang hebat. Pekerjanya lah yang sederhana. Tapi Amir lebih hebat daripada Khalifah. Pilihlah Sayyidina Umar. Sampai ke Madinah, sungguh Sayyidina Muawiyah memang cara pakainya hebat, sorbannya hebat, bajunya, kenderaannya, rumah tempat tinggal dia. Sayyidina Umar ni, sampai tu, masalah Sayyidina Muhammad, kalaulah Sayyidina Muawiyah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada prinsip, dia akan pakai balik macam zaman Rasulullah balik. Tapi dia kekal pakai macam tu. Akhirnya, oleh kerana tujuan Sayyidina Umar mai tu nak tengok dan nak tanya. Soalan pertama dia tanya, pasal apa pakai macam ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa pakai macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muawiyah bagi alasan. Kalau saya pakai macam dulu, saya tak dihargai oleh negara yang saya berjiran ni, Rom. Allah selamat. Kalau saya pakai lekeh-lekeh, orang akan hina kita. Saya kena pakai macam ni untuk saya dimuliakan oleh mereka. Itu jawapan Sayyidina Muawiyah. Apa kata Sayyidina Umar? Persiapkan jawapan yang sama di hadapan Allah. Nampak tak? Persiapkan jawapan yang sama di hadapan Allah. Kalau hang jawab macam dengan aku, jawab yang sama di hadapan Allah. Jadi, baliklah Sayyidina Umar ke Madinah. Jadi, itu yang dia mengekalkan. Dia lebih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lebih percaya dan yakin diri terhadap setiap urus takbir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang sedang dibuat oleh dia. Dan akan dibuat oleh dia. Itu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi, itulah yang dikatakan Sayyidina Muawiyah. Cara fikirnya dah berubah. Cara politiknya telah pun ada anjakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka berlakulah konflik yang dikatakan tadi, iaitu di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Jadi pertempuran tu bukan pertempuran untuk Allahumma salli ala Sayyidina, untuk ada kepentingan dunia. Sebab Sayyidina Muawiyah ialah
bukan sembarang orang. Dia ialah penulis wahyu Rasulullah. Nak kata tak betul Sayyidina Muawiyah, nanti saat. Sebab dia penulis wahyu lepas sahabat. Jadi, yang berlaku di antara mereka adalah ijtihad. Dalam ijtihad ni, siapa-siapa yang betul ijtihad dapat 2, siapa salah dapat 1. Jadi, mereka faham. Jadi, subhanallah. Jadi, dalam isu di akhir zaman ni, konflik politik yang berlaku di antara orang Islam ni, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi, sebenarnya ialah untuk membenarkan benda itu benar. Sebab bila mana Sayyidina Ali kata dia benar, Sayyidina Muawiyah kata dia benar, jadi dalam situasi semasa, siapa yang lebih benar? Itu isu dah. Jadi mungkin Sayyidina Ali berpendapat dia benar. Tapi sekarang masalah Sayyidina Muhammad, apa yang sesuai dengan Islam? Apa yang sesuai dengan Islam? Jadi dalam perkara ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka di antara dua yang kata benar ini, dia mesti fight. Faham tak? Dia mesti fight. Maknanya, Sayyidina Sayyidina Muhammad, siapa yang kata dia benar, dia mesti mempertahankan benar dia. Okey. Benar ni, Allahumma salli, benar ni, dia benar semasa ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itulah berlaku konflik sampai perang. Dan perang ni, masalah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi nak tengok hak mana yang benar. Jadi Sayyidina Muawiyah ni masalah Sayyidina, dia tak berjaya dah pakai cara perang, dia pakai cara diplomasi. Ni dia dipanggil politik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali hantar wakil. 2 wakil. Dan wakil ni dah dapat keputusan, setiap wakil kena balik kepada pemimpin masing-masing untuk menurunkan pemimpin masing-masing. Jadi, bila siapa yang nak turun dulu pemimpin dia, ketika itu Sayyidina Muawiyah kata, pada wakil Sayyidina Ali, dialah yang kena lebih dulu menurunkan wakil dia. Maka wakil Sayyidina Ali balik pada Sayyidina Ali, buat pengumuman, dengan ini saya menurunkan Sayyidina Ali karramallahu wajah dapat tampuk kepimpinan. Waktu itulah wakil Sayyidina Muawiyah kata, oleh kerana wakil Sayyidina Ali telah menurunkan Sayyidina Ali daripada tampuk kepimpinan, saya mengangkat Sayyidina Muawiyah ke tampuk kepimpinan. Itu politik. Menang tak Sayyidina Muawiyah? Menang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali nak perang balik tak? Tak. Faham tak? Ini fitnah yang kita kena belajar. Jadi kalau hang dah angkat Muawiyah, okey, teruslah. Umat Islam nyawanya lebih berharga. Dalam konflik akhir zaman kena faham macam tu. Sama juga yang dibuat oleh Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan lepas mati Sayyidina Ali, wafat Sayyidina Ali, langsung umat Islam mengangkat Sayyidina Hasan. Tapi bila nak belaga di antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Muawiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika itu Sayyidina Hasan mengambil tindakan turun daripada tampuk kepimpinan, memberi laluan pada Sayyidina Muawiyah. Konflik berlaku, tapi bagaimana kita mengurus konflik? Selamat dah umat Islam daripada tumpah darah. Selamat. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka itulah masalah ala Sayyidina Muhammad, konflik yang sentiasa berlaku dan secara umat Islam dari itu sampailah bila terbentuk negara-negara Islam di Nusantara pun berlaku perang. Aceh dengan Kedah, Majapahit dengan negara tu, semua negara Islam. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dia tak berhenti dah. Tapi bagaimana kita mengurus konflik, itu kita nak kena belajar. Kita nak mendiskusi perkara tu. Sebab fitnah ni ghalib dalam sejarah dia berlaku dalam yang paling besar lah isu-isu yang berkaitan dengan politik. Jadi umat Islam kena bijak berpolitik supaya kita tak terkesan bahawa kita tak tersalah melangkah untuk menjadi kesan daripada itu ialah
kehancuran umat Islam sendiri. Itu sikit Ustaz mukadimah saya, wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah, kita dah dengar panjang, dan sebenarnya saya bila dengar apa yang diterangkan oleh Tuan Guru, cerita pada kita tentang mengenai perjalanan konflik yang kita lalui start daripada zaman Saidina Osman, dan sampailah pada saat sekarang ini terus berterusan. Lalu kita dapati bahawa kita perlu berhati-hati dalam kita menyesuaikan diri kita di akhir zaman inilah, terutamanya dalam soal pentadbiran, dalam soal perpaduan di kalangan orang Islam. Di kalangan kita ni sekarang ni perpecahan itu sedang berlaku. Kita buat contoh yang mudahnya ialah orang Islam sekarang ni dalam berbagai-bagai kelompok dipanggil, dalam berbagai-bagai puak. Yang akhir ni kita pun baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebut, umat aku akan berpecah pada 73 puak. Kemudian Rasulullah sebut demikian, dan satu puak saja yang akan bersama dengan aku, dan 72 lagi dalam keadaan berpecah. Dia jadi demikian. Kalau bolehlah, apa pandangan Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri terhadap masyarakat kita hari ni lah, dalam banyaknya politik Islam, politik di kalangan kita. Biar orang kita ni dalam satu, kalau kita sebut tadi politik Islam saja yang boleh diterima dalam masyarakat kita, sebab orang kita nampak bahawa politik ni boleh berada dalam politik nasionalis, boleh berada dalam politik sekularis, boleh. Ada mereka demikian. Yang menyebabkan dia kata itu tak terlibat pun dengan masalah masalah menunjukkan bagaimana kita terlibat dengan akidah kita. Tak terlibat pun dalam perkara demikian. Jadi macam mana kita nak rungkaikan, terutama pada masyarakat kita ni lah, supaya kita ni janganlah sampai peringkat pecah kita ni semakin teruk dan semakin teruk di kalangan masyarakat Islam ini, supaya nampak untuk kita boleh, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran yang dibaca oleh Tuan Guru sebentar tadi, yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu bertelagah dalam satu urusan di kalangan kamu, maka kamu baliklah kepada Allah dan juga Rasul. Allah dah tunjuk dah jalan untuk kita berhadapan dengan masalah di waktu mana kita berhadapan dengan pertelingkahan di kalangan kita. Itu satu. Yang kedua, kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Rasulullah sebut begitu. Taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada. Rasulullah kata, aku tinggalkan pada kamu dua perkara je. Selama mana kamu boleh pegang dengan dua perkara ni, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah kita sekarang ni, Tok Guru, di kalangan kita ni, orang kita ni, dia nampak bahawa dia tak nampak dah orang-orang alim ni yang terlibat dalam politik ke, orang-orang yang soleh yang terlibat dalam suasana nak menyatukan masyarakat, nak memberi kekuatan. Dia nampak seolah-olah siapa yang boleh bagi dalam masyarakat kita ni, siapa yang boleh bagi dia panggil mimpi-mimpi yang indah. Siapa yang boleh bagi yang disebut dengan tawaran-tawaran yang cantik-cantik, dialah layak untuk jadi pemimpin. Yang menyebabkan akhirnya berlaku perpecahan yang besar di kalangan orang Islam kita ni, terutama di Malaysia lah. Kalau kita perhati, lebih lagi kalau kita tengok sahabat-sahabat kita di Indonesia yang pecah, tak tahu berapa kumpulan dah di kalangan politik Islam di Indonesia. Misal contoh demikian. Demikian juga kalau kita perhati, kekuatan kita ni jadi semakin lemah. Akhirnya sekarang ni timbul pula kumpulan yang lain pula yang terang-terang lawan syariat Allah. Apa dia? Kumpulan LGBTQ dipanggil demikian. Kumpulan LGBT. Ni dia ada satu lagi yang Suhakam cuba tonjolkan saat ini. Suhakam bagi tahu seolah-olah ni satu puak yang patut dihargai juga dalam masyarakat. Dan bila orang-orang yang ada agama tegur
bahawa benda ni tak betul dalam Islam. Tapi masyarakat kita tetap menunjukkan bahawa seolah-olah ini perkara yang betul. Kita nak hadapi macam mana keadaan ini, Tok Guru? Cuba bagi sikit pandangan pada viewer kita ataupun di kalangan masyarakat kita ni, nak suruh kita ni dalam keadaan yang kekal, kuat dalam hidup kita mentaati perintah Allah, supaya kita tidak menjadi orang yang berpecah dan akhirnya menyebabkan orang bukan Islam tepuk tangan. Bagus. Orang Islam dah berkelahi, lalu kita boleh menguasai mereka kerana di atas perbalahan sesama kita ini sendiri. Silakan, Dok Guru. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, situasi yang sedang umat Islam berada pada hari ini adalah situasi yang sangat sulit, ataupun kita duduk dalam suasana yang sangat kritikal. Yang pertama sekali, untuk menyelamatkan akidah dan agama kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam situasi ini, kita mesti menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai garis panduan untuk meletakkan kita di tempat yang tepat, di tempat yang selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW sebut dalam hadisnya, yang Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, golongan yang terpecah menjadi 73 puak ni, hanya satu sahaja yang diperaku oleh Nabi kita SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka para sahabat tanya, satu puak tu siapa dia? Maka Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ma ana alaihi wa ashabi. Okey, dalam situasi ini, saya ingat kena buat satu, kita umat Islam lah, kena buat satu kongres. Kongres ni, Allahumma salli ala sayyidina, ialah untuk kita buat kaji selidik semula. Allahumma salli ala sayyidina. Kaji selidik semula terhadap situasi terkini kita pada saat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa dia? Ma ana alaihi wa ashabi. Siapa dia yang duduk di atas landasan? Aku dan para sahabatku duduk. Okey. Kongres ni apa tujuannya? Tujuannya untuk masalah Sayyidina Muhammad, untuk merapatkan balik hubungan di antara semua umat Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua umat Islam. Tak kira daripada pelbagai manapun parti, masalah Sayyidina Muhammad. Caranya ialah untuk kita duduk sama, kita nak tengok kita ni adakah kita masih duduk di atas landasan yang Nabi kita letak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Landasan yang Nabi kita letak ni berpandukan kepada satu hadis yang lain. Nabi kita sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa itrati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Allahumma salli ala sayyidina. Kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengan dua perkara ni, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitabullah dan keluargaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kitabullah, Al-Quran. Itrati, manhaj nubuwah. Itrati itu bermaksud manhaj nubuwah yang diwariskan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk
jadikan gagasan sampai ke hujung zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Okey, mana sebenarnya bukan semudah seperti saya kata untuk diwujudkan kongres ni ataupun penyatuan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan semudah diucap. Ia ialah satu langkah yang penting yang mesti dimulakan langkah-langkah itu. Dia tak boleh buat sehari semalam, tapi dia mesti ada perancangan. Mesti kena ada langkah macam mana nak buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duduk dalam satu zaman umat Islam jadi seperti makanan yang berada di tengah talam, fi qas'atiha. Pernah ada hadis tu kan. Umat Islam di akhir zaman ni seperti makanan yang duduk tengah talam, dia orang pakat duduk cubit. Yahudi ambil kesempatan sikit, Kristian ambil kesempatan sikit, semua orang ambil kesempatan di atas umat Islam. Dan umat Islam tak boleh husnuzan kepada musuhnya. Nama pun musuh. Macam mana hadis ayat Quran sebut? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allahumma salli ala sayyidina. Tidak akan meredai orang Yahudi, orang Nasrani sehingga kamu mengikut millatahum. Millah ni ialah cara hidup. Dia bukan ritual ibadat. Umat Islam tak akan ikut ibadat orang Yahudi, tak akan masuk agama Nasrani, insya-Allah. Tapi cara hidup tu kita boleh ikut. Apa nak kita orang yang nak dikenaki oleh orang Yahudi, orang Nasrani, ikut cara hidup depa. Allahumma salli ala sayyidina. Hari ini Muhammad Sayyidina Muhammad, sedar ataupun tidak, umat Islam tidak memiliki satu orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang umat Islam boleh bergantung dengan dia sebagai pemimpin untuk memimpin ummah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu siapa nak pimpin kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi umat Islam, sekalipun tidak ada satu tokoh sebatang tubuh yang boleh memimpin umat Islam, tapi umat Islam dikira sangat bertuah. Sebab umat Islam ada para ahli ulama. Bila kata ulama ni, Nabi dah bagi jaminan. La tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah. Ulama umatku tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Kalau ulama ada berpakat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasti ada rahmat. Nah, sebab itu kita mesti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mesti dengar, kita mesti ikut, kita mesti walak kepada apa yang telah menjadi keputusan ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Dalam waktu yang sama, fitnah ni di akhir zaman lagi susah kita nak mengesahkan dia ialah kebenaran. Benar ni, Allahumma salli ala sayyidina, di akhir zaman lagi susah. Sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, apa hadis tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Nabi sebut tu, Ustaz Dusuki, kaqita'il lailil muzlim tu, macam hadis tu bunyi? Saya ingat dia tu. Badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal, bersegeralah kamu beramal soleh. Kaqata'il lail muslim. Yusbihur rajulul mu'min. Hadis tu. Maknanya, Nabi suruh badiru bil a'mal, bersegera kita beramal sebelum main masa yang gelap. Dan gelap ni kaqita'il lailil muslim. Kaqita'il lailil muslim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gelita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni Nabi gambarkan. Terputus ya. Dan ni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut,
dan kita cuba hubungi lagi untuk kita dapatkan suasana yang terputus ini, di mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tadi tentang kaqata'il lailil muslim. Satu masa nanti kamu akan terkeliru di antara malam dan juga siang. Dia akan jadi demikian. Ini hadis ini, yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafiran. Pada pagi seorang tu jadi orang mukmin, pada malam hari jadi kafir pula pada seorang tersebut. Ini zaman fitnah lah. Zaman fitnah yang dilalui. Jadi walaupun sekalipun kita masih lagi teknikal, kita ni akan cuba untuk menghubungi lagi. Kemudian saya suka dengan apa yang disebut oleh Tuan Guru tadi, perlunya alim ulama ni duduk dalam satu perbincangan di antara satu sama lain di kalangan kita ini. Kemudian lepas pada itu kita boleh banyak menyelesaikan permasalahan ummah pada akhir zaman ini. Tajuk rupa-rupa tajuk kita pada pagi yang baik ini merupakan tajuk yang ditunggu-tunggu di kalangan masyarakat kita lah dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Kita belum lagi bincang pasal mengenai yang disebut dengan yang dinamakan dengan apa dia, yang masyarakat kita pada hari ini sebut tentang mengenai COVID, kemudian ujian-ujian kekeluargaan yang berlaku di kalangan kita. Tapi memadai dengan yang ni pun, di kalangan kita ni, ramai di kalangan kita ni masih lagi dalam keadaan terkeliru di antara dua keadaan. Sama ada nak cari orang yang bagaimana untuk kita nak memimpin diri kita. Nak memimpin orang yang soleh ke ataupun orang yang taleh yang kena pimpin. Ini diajar supaya kita lakukan dalam hidup kita demikian. Tapi ramai di kalangan kita ni, kitanya jadi keliru di akhir zaman ini. Ramai orang kita terpedaya dengan suasana-suasana seolah-olah orang ni hidup dia dalam keadaan yang kita mesti ikut dengan orang yang pandai bercakap, orang yang hebat dalam menyusun itu dan menyusun ini, tapi dalam bab ekonomi ataupun dalam bab yang disebut dengan agama mereka tidak ada. Walaupun sekalipun sahabat-sahabat penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian, insya-Allah satu idea yang baik untuk diketengahkan, dan saya insya-Allah saya cuba akan mengambil satu inisiatif untuk menggabungkan para alim ulama ini dalam satu kongres. Walaupun yang dicadangkan tadi kita buat satu istimak di kalangan para alim ulama, kemudian dalam masa yang sama juga kita akan cuba keluarkan beberapa idea-idea dalam masyarakat supaya masyarakat boleh tahu jalan bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam dunia kita hari ini. Terutama dengan kita pun tahu alim ulama pun umur mereka pun semakin berusia, kemudian kita bukan mengharapkan mereka ni meninggalkan kita, tapi Allah lebih menyayangi mereka. Dalam suasana ini, kita kena bersedia dengan suasana alim ulama yang semakin berusia ini menghadap di hadapan Allah. Manakala yang baki lagi kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebut, innallaha la yaqbidu ilman intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah tak akan cabut nyawa orang, cabut ilmu ni dalam keadaan mengejut begitu. Tapi Allah akan matikan para alim ulama. Waktu mana matinya para alim ulama, tinggal para juhala. Waktu mana tinggal para juhala, waktu tersebut, waktu itu faftu fadallu wa adallu. Masing-masing keluarkan pandangan, fatwa, dan akhirnya menjadi sesat dalam masyarakat ini. Saya cukup setuju dengan apa yang disebut oleh Tuan Guru kita sebentar tadi, yang telah mencadangkan supaya kita kena satukan kembali pandangan para alim ulama ini. Kita kumpulkan seluruh ulama di Malaysia. Kemudian dalam masa yang sama juga, lepas pada itu kita akan keluarkan beberapa panduan-panduan yang baik untuk dijadikan panduan pada masyarakat dalam keadaan yang sebegini. Mudah-mudahan dengan cara ini, dia akan boleh menunjuk jalan kepada masyarakat terhadap kehidupan yang sepatutnya kita lalui di akhir zaman ini. Itu belum lagi kita bicarakan tentang kedatangan Imam Mahdi, kedatangan yang disebut dengan Dajjal
yang memusnah dan merosakkan Tuan Guru sebut sebentar tadi. Dan oleh demikian kita harap supaya dalam masa yang sama juga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita panduan yang baik untuk ditunjukkan jalan yang baik dalam hidup kita, sehingga kan bila ditunjuk jalan yang baik dalam hidup kita ini, kita akan dapat penyelesaian terhadap beberapa isu-isu yang timbul dalam masyarakat pada hari ini. Saya fikir tentu kita tak mampu nak berhubung lagi lepas dalam keadaan suasana saat ini. Terima kasih di atas kesempatan yang baik. Saya dengar pencerahan yang cukup bermanfaat dan ramai sahabat-sahabat sebut kita perlu lakukan lagi diskusi-diskusi sebegini. InsyaAllah kita akan aturkan lagi diskusi-diskusi yang baik ini. Setiap dalam suasana yang baik ini kita akan maklum pada sahabat-sahabat pertemuan-pertemuan dan perbincangan-perbincangan yang baik begini. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jazakumullahu khairan jazak kepada Tuan Guru Syekh Zainul Asri yang telah memberi idea yang baik, dan kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada Tuan Guru Syekh Zainul Asri dan juga di kalangan sahabat-sahabat, di kalangan para asatizah, kesihatan yang berterusan dan umur yang dimanfaatkan untuk masyarakat. Terima kasih di atas kesempatan yang terbaik pada pagi yang terbaik ini. Saya kira oleh kerana saya dimaklumkan kita tak mampu nak tu lagi, nak sambungkan lagi ini, insya-Allah kita akan aturkan lagi perbincangan sebegini insya-Allah. Mudah-mudahan demikian kita dapatkan dalam siri-siri yang akan datang nanti. Mudah-mudahan sejam lebih kita bercakap ini, dia akan memberi manfaat kepada semua di kalangan follower sama ada yang mengikuti dalam Facebook Syekh Zainul Asri ataupun dalam yang mengikuti dalam Facebook saya dan juga dalam Instagram, dalam YouTube, dalam beberapa platform-platform yang ada ni sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Saya merakamkan penghargaan khusus pada Tuan Guru Syekh Zainul Asri di atas kesempatan yang baik pada pagi yang baik ini. Sama-sama kita berbincang dalam perkongsian yang tengah-tengah memuncak, tiba-tiba putus. Walau bagaimana sekalipun, putus itu tidak bererti putus untuk selama-lamanya. Tetapi dia akan membuka lagi ruang-ruang yang baik. Yang saya kira ramai sahabat-sahabat yang nampak sayangnya kejap sangat. Ada yang sebut dalam keadaan yang boleh tak sambung lagi perbincangan ini. Ramai yang sebut-sebut perbincangan ini. InsyaAllah kita akan atur dari masa ke semasa. Saya faham ruang yang terbatas sangat Syekh dan juga dan sahabat-sahabat yang lain yang mengatur ini. Cukuplah dalam perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak di atas kesempatan bersama. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawaththik Allahumma rabitataha wa addim wuddaha wahdiha sublaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.